Assalamualaikum, kami di Regi 2 akan bertakan topik yang bertajuk aspergillosis. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Afika binti Ma'azam, saya Nurai binti Narazman, Amira Azwa binti Yunus, Sofia Nadira binti Shazri Azlan, Nur Fatih Syara binti Muhammad Zaki, dan yang terakhir Tuan Luqman Hakim bin Tuan Luqman. Assalamualaikum, nama saya Afika binti Ma'azam, nombor metrik KBJ 2115100084. Kulat merupakan salah satu mikroorganisma yang menyebabkan penyakit pada manusia. Cendawan tumbuh di mana-mana sahaja yang hampir dengan kehidupan manusia, sama ada di udara, tanah, air, pakaian, malah di dalam tubuh manusia itu sendiri. Cendawan boleh menyebabkan penyakit yang agak teruk kepada manusia. Penyakit yang disebabkan oleh kulat berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari atau juga dari penggunaan cendawan beracun. Aspergillus adalah salah satu daripada banyak kulat yang banyak digunakan untuk penyelidikan dalam bidang bioteknologi, industri dan pendidikan. Aspergillosis juga dikenali sebagai broader pneumonia, mycotic pneumonia atau pneumococcis. Selain kelebihannya, aspergillosis juga merupakan penyakit sistem pernafasan yang disebabkan oleh jangkitan kulat jenis Aspergillus. Aspergillus memerlukan suhu hangat, kelembapan dan bahan organik untuk membiak. Kulat tersebut akan tumbuh dan menghasilkan spora yang banyak. Menurut Jimmy Sutomo dari syarikat Janssen Select, sebagai sebuah negara tropika, Indonesia merupakan tanah yang subur untuk penanaman cendawan. Oleh itu, penyakit yang disebabkan oleh kulat sering menjangkiti masyarakat. Oleh itu, kita mesti tahu apa dan bagaimana gejala, kesan dan cara rawatan penyakit ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatih Syara binti Muhammad Zaki yang akan sambung pembentangan untuk tujuan. Yang pertama ialah menganalisis Aspergillus fumigatus menggunakan CPR. Dan itu pada sputum pesakit dengan batuk kronik. Yang kedua ialah mengetahui kebesaran yang lebih baik daripada satu. Dan antikulat dengan gabungan antikulat terhadap Aspergillus fumigatus. Yang ketiga ialah mentaksir interaksi antara gabungan antikulat. Seterusnya, jenis-jenis aspergillosis. Yang pertama, Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (ABPA). Yang kedua, Chronic Pulmonary Aspergillosis (CPA). Yang ketiga, Invasive Pulmonary Aspergillosis (IPA). Yang terakhir, Aspergilloma. Okey, kita pergi pada jenis-jenis aspergillosis yang pertama, iaitu Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (ABPA). Keadaannya dicirikan oleh tindak balas berlebihan sistem imun, tindak balas hypersensitivity kepada kulat Aspergillosis. Paling biasa Aspergillosis fumigatus. Okey, yang kedua, Chronic Pulmonary Aspergillosis atau dikenali sebagai CPA. Sekumpulan penyakit paru-paru biasanya datang dengan batuk yang berpanjangan dan berulang. Gejala akut seperti hemoptysis dan pendarahan bronkial atau pulmonary kadang-kala berlaku. Okey, yang ketiga, Invasive Pulmonary Aspergillosis atau dikenali sebagai IPA. Jangkitan pulmonary kulat yang paling biasa dalam pesakit immunocompromised teruk. Yang kedua, spesies Aspergillosis ni biasanya diasingkan daripada tanah, serpihan tumbuhan dan persekitaran dalaman, termasuk hospital. Yang terakhir adalah Aspergilloma. Aspergilloma adalah berbola kulat atau dikenali sebagai fungus ball atau mycetoma yang terdiri daripada Aspergillus hyphae bersama dengan serpihan selular dan lendir. Sebilangan kecil Aspergilloma menyerang ke dalam saluran darah yang boleh mengakibatkan pendarahan. Oleh itu, gejala yang paling biasa dikaitkan dengan Aspergilloma ialah batuk berdarah, hemoptysis. Ini boleh mengakibatkan pendarahan yang mengancam nyawa. Aspergilloma juga boleh terbentuk di organ lain, iaitu membentuk abses atau dikenali sebagai abscesses dalam organ pepejal seperti otak atau buah pinggang. Biasanya pada orang yang immunocompromised atau dikenali sebagai immunocompromised.
Selain itu, juga boleh berkembang dalam rongga badan seperti sinus, sphenoid atau paranasal, saluran telinga dan jarang pada permukaan seperti injap jantung. Okey, untuk patofisiologi terdapat 4 jenis klasifikasi klinikal aspergillosis mempunyai patofisiologi yang berbeza mengikut jenis. Yang pertama, sistem imun semula jadi menyingkirkan spora bermula dari lapisan mukosa dan pergerakan selari dalam saluran pernafasan. Tambahan pula, jika spora telah masuk, terdapat rintangan daripada makrofag dan neutrofil melalui fagositosis. Pelbagai spesies Aspergillus yang menghasilkan metabolik toksin yang menghalang proses fagositik iaitu kortikosteroid akan melemahkan proses fagositik. Yang kedua, keadaan imunosupresi lain, contohnya AIDS, penyakit granulomas kronik, imunosupresi farmakologi akan menyebabkan disfungsi atau mengurangkan jumlah neutrofil. Yang ketiga, alergi bronchopulmonary aspergillosis ABPA berlaku kerana terdapat tindak balas hypersensitivity kepada Aspergillus fumigatus disebabkan penggunaan kortikosteroid secara berterusan mengakibatkan pengeluaran lendir yang berlebihan menyebabkan kerosakan fungsi selari dalam saluran pernafasan. Lendir ini berbentuk palam yang mengandungi spora Aspergillus fumigatus dan eosinofil dan dalam domain saluran pernafasan. Seterusnya saya akan sambung pada etiologi. Yang pertama, orang yang lemah imun, seperti pesakit yang menjalani pemindahan sel stem hemopoietik, kemoterapi untuk leukemia atau AIDS. Mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk jangkitan aspergillosis invasif. Mereka mungkin akan mengalami neutropenia akibat kortikoid akibat daripada rawatan perubatan dan mempunyai lebih sedikit sel melawan jangkitan yang membolehkan Aspergillus untuk menyerang paru-paru dan dalam kes yang paling serius boleh menyerang ke bahagian badan yang lain oleh kerana Aspergillosis tidak berjangkit dari orang ke orang. Yang kedua ialah neutropenia, selalunya disebabkan oleh ubat-ubatan yang sangat sitotoksik seperti cyclophosphamide, mengganggu replika selular termasuk sel darah putih seperti neutrofil. Kiraan neutrofil yang berkurangan menghalang keupayaan badan untuk meningkatkan tindak balas imun terhadap patogen. Jika neutropenia asas tidak diperbaiki, pertumbuhan hyper yang cepat dan tidak terkawal bagi kulat invasif akan berlaku dan mengakibatkan hasil kesihatan yang negatif. Seterusnya adalah tanda dan gejala aspergillosis. Yang pertama adalah allergic bronchopulmonary aspergillosis. Ia adalah penyakit seperti asma. Antara gejala adalah termasuk batuk, SOB dan wheezing. Yang kedua adalah invasive aspergillosis. Ia merebak dengan cepat dan penyakit yang berpotensi mengancam nyawa. Contohnya gejala sukar bernafas, sakit dada, batuk kering dan batuk berdarah yang disebabkan oleh bobolan kulat yang terbentuk di dalam paru-paru. Seterusnya adalah pneumonitis hypersensitivity. Ia tindak balas alahan kepada kulat di dalam paru-paru. Okey, kita pergi pada ujian diagnostik pula. Pada X-ray dada dan CT, aspergillosis pulmonaris secara klasik menjelma sebagai tanda halu dan tanda bulang sabit udara. Dalam pesakit hematologi dengan aspergillosis invasif, ujian galactomannan boleh membuat diagnosis dengan cara yang tidak invasif. Ujian Aspergillus galactomannan positif palsu telah ditemui pada pesakit yang menjalani rawatan intravena dengan beberapa antibiotik atau cecair yang mengandungi gluconat atau asid sitrik seperti beberapa platelet transfusi, pemakanan parenteral atau plasma light. Pada mikroskop pula, spesies Aspergillus boleh dibuktikan melalui kesan perak. Contohnya, pewarnaan Ridley atau Gomori Methylene silver. Ini memberikan dinding kulat warna kelabu hitam. Mikroskop pulmonary invasive aspergillosis pada seseorang yang mengalami radang paru-paru, interstitial autophagy material menggunakan pewarna perak methylene grocard. Yang kedua,
Engayon-Basif Pulmonary Aspergillosis. Yang ketiga, Aspergillus vesica, HEST. Assalamualaikum, nama saya Sofia Nadira binti Syah Izlan. Okey, seterusnya saya akan bercakap tentang rawatan untuk aspergillosis, termasuklah ubat antikulat. Iaitu ubat antikulat menghalangi pertumbuhan dan memusnahkan jangkitan kulit dan penting dalam mengawal penyebaran jangkitan. Ubat voriconazole pula untuk rawatan aspergillosis invasive. Ubat ini juga boleh digunakan untuk merawat bentuk jangkitan aspergillosis yang lainnya. Satu jenis ubat antikulat yang berbeza dipanggil caspofungin, iaitu untuk rawatan aspergillosis invasive pada individu yang tidak balas terhadap terapi standard. Ini dipanggil salvage therapy, terapi penyelamat. Satu lagi ubat antikulat dipanggil itraconazole telah digunakan untuk rawatan individu yang terjejas tertentu sahaja. Ia sering digunakan pada individu yang tidak mempunyai jangkitan yang teruk atau tidak mengancam nyawa. Kebanyakan ubat antikulat tidak berkesan dalam rawatan aspergillosis walaupun setengah individu telah bertindak balas terhadap rawatan jangka panjang dengan itraconazole oral. Ubat ini tidak boleh digunakan pada individu yang lemah imun. Embolisasi arteri bronkial adalah prosedur yang boleh digunakan untuk merawat batuk darah yang kronik dan ketara, iaitu hemoptysis. Hemoptysis merupakan meludah darah yang berasal dari paru-paru atau tiub bronkial. Prosedur ini melibatkan kemasukan kateter melalui kulit ke dalam saluran darah. Arteri yang menghantar oksigen melalui darah ke paru-paru dan bekuan yang menyekat sepenuhnya aliran darah. Prosedur ini tidak selalu berkesan dan pendarahan boleh berulang. Pendarahan boleh digunakan untuk merawat komplikasi aspergillosis invasive termasuk hemoptysis yang tidak sembuh serta embolisasi atau jangkitan setempat yang gagal bertindak balas terhadap ubat antikulat. Aspergilloma juga boleh dikeluarkan melalui pembedahan. Pembedahan selalunya dengan ubat antikulat boleh disyorkan apabila sinus, sistem gastrosus atau jantung dijangkiti. Surgical debridement mungkin diperlukan untuk membuang tisu yang dijangkiti atau mati. Jika jangkitan adalah ketara, ini berpotensi membawa kepada perubahan dalam struktur yang terjejas. Individu yang mengalami aspergillosis bronchopulmonary arahan dirawat dengan kortikosteroid oral seperti prednisone. Kortikosteroid adalah ubat antiradang yang menyekat tindak balas sistem imun terhadap jangkitan aspergillus. Sesetengah individu mungkin menerima ubat antikulat dengan kortikosteroid seperti itraconazole. Dan itu juga individu yang mempunyai asma memerlukan rawatan standard untuk asma. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir ialah penutup. Aspergillosis ialah jangkitan serius yang kadang-kala boleh mengancam nyawa walaupun dirawat. Banyak faktor boleh mempengaruhi rawatan termasuk keadaan asas yang berkaitan dengan jangkitan. Contohnya kanser, hematologi, neutropenia dan lain-lain. Lokasi dan tahap jangkitan yang tepat. Terima kasih.